Alright, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Sorry kita lambat sikit malam ni. Kerja seorang. Anyway, terima kasih for tune in ke Sembang Bosan-Bosan. Kalau korang familiar dengan bola bosan-bosan, ni hari ni kita sembang bosan-bosan. Yup, jangan main phone sangat, kita dah live. Okay, so apa khabar korang malam ni? Yang ni jangan jemput. Kat dalam tu kita jawab dia. Kita cakap dengan audience Okay, tak bagi sini. tangan sikit. Aduh. Okay, tak apa. Yop, macam mana Yop? Okay? Oh dah. Okay dah. Ini dah boleh dah. Okay, aku akan ingat. Makin membesar. Makin lus. Okay, hari ni kita ada 2 guest members. Wah, guest panel yang tidak cukup asing lagi. Gila. Tidak cukup asing. Aku suka. Aduh, okay. Kita kenalkan, okay, di belah kiri aku. Belah kiri kau. Belah kiri skrin lah. Okay, belah kiri skrin kita ada Miss Dianto Rito, editor daripada Vocat FC. Dan juga di sebelah kanannya yang handsome berbaju merah, Ong, kalau Ong sebenarnya. Coach Azwan, dia itu coach team FC KL. So, apa khabar semua hari ni? Saya boleh jawab. Awak boleh jawab. Kita dah bagi Q. Aduh. Okay, sebelum kita mula bersembang pasal topik kita hari ni, marilah bersama-sama. Kita sembang kecil dah, kita sembang kosong. So macam mana Job, hari raya hari yang mulia? Ya, hari yang mulia. Macam mana sambutan raya tahun ni? Hari raya agak bersederhana kerana ya kita dengan musim PKP ni, Covid dan juga itulah tak dapat balik kampung. Itu je lah. Itu je. Tak ada apa. Tak ada apa. Okey. Dito, macam mana Dito balik kampung? Tak balik kampung kat mana? Patutnya tahun ni kita balik kampung tapi disebabkan PKP kita patuhlah dengan arahan kerajaan. So balik ke KL. Macam Yuk cakap tadi, raya yang bersederhana, tak berapa nak meriah sangat, tapi Macam mana coach pula? Raya okey. Sama macam semua orang lah. Semua kena stay kat Klang Valley ni. So simple lah. Very simple. Super. Okay, alright. So macam mana time coach dulu lah, sebab tadi kita dengan coach dulu. Time PKP ni kita banyak restricted sikit duduk rumah. Kita nak raya pun duduk rumah, tadi nak keluar melawat apa semua kan. Kita sebagai orang-orang yang bersukan kan, walaupun saiz nampak agak kurang bersukan dah sekarang. Agak kurang bersukan. Tapi kita sebenarnya orang yang bersukan. So macam coach time PKP ni, apa aktiviti sukan coach yang selalu buat kat rumah lah? Basically sejak PKP start, kita dah implement online training untuk FCKL. So kita masih jalankan training seminggu 3 kali, at least 1 hour. Itu je lah yang paling fizikal yang kita boleh buat setakat ni. Kalau nak kata keluar bersukan, saya bukan seorang yang suka jogging apa semua. Basically tak related lah dengan yang boleh jogging ke apa semua. So tak ada lah apa isu jogging masa PKP tu tak ada. Tak boleh tahan lah, tak ada masalah. So macam Dito pula, Dito editor sukan. sambil buat kerja menulis saya memang masa saya kat rumah lah banyak. Masa PKP Exercise Oi. exercise, dan masa jogging pun kita jogging dalam rumah lah. Kita rumah. Okay. Kita Ni menang kali kalau rumah besar mana ni, menang kali tu kan jauh mana tak? Macam Yop. Yop istimewa sikit. Macam yang kau tengok lah, memang fit lah, semakin fit kan. Tak ada apa yang aku buat. Apa yang kau nampak, itulah yang kau nampak. Sebab nak bersukan tak boleh duduk apartment. Kalau nak berlari dalam rumah pun tak boleh. Nak turun bawah, guard sebelah. Sepatutnya dia yang paling boleh turun naik tangga. Tak keluar rumah, tak boleh keluar rumah. Sebab kita mengamalkan penjarakan sosial. So tak boleh keluar rumah kan. Okay. Alright, kita ada producer. Dia tiba.
Ada dia tapi slow aku baru rekodkan. Aduh, kejap aduh. Dah start tak hidup pula. Aduh Aduh, macam mana flow manager tak video ni? Mana dia kalau cantik, kalau tepuk tu. Hai, tadi mari kita okey, cakap sikit itu. Best Janganlah kan kita cakap sama raya. Raya kepada semua, maaf saya dan batin. Betul lepas ni. Kita tengok lah, kita tengok. Alah dia ni. Mana atas ah? Atas. Cakap lama. Okey dah. Okey dah. Okey, jangan sentuh aku. Salah editor. Okey. Inilah aku arah buat kau audio editor. Okey. So sekarang masuk dalam. Kita buat lagu selalu buat seorang. Ambil zoom senang nak muncul. Buat ramai-ramai. Susah pula. Okey, tak apa. Kita dah dengar apa semua itu sukanya tak pernah suka di rumah. So kita kalau sebenarnya antara geng-geng yang satu bola lah, nama pun kita daripada geng kawan bola besar-besar nak kita lah yang buat ni. Sebab 3 banding sebelah aku maka kita tak lain. So macam bola ni bagi ikut, kalau ikut bola ni macam tak boleh main lah PKP ni tu. Dia ramai lah kan, nak main seorang tu audio pecah. Audio pecah pula. Aduh, pecah. Dengar pecah-pecah suara tu. Okey baru hidup. Boleh dulu Okey. Dia delay sikit lah, sorry lah kalau korang pecah. Kita orang betulkan sebab delay sikit. Okay, tak apa, kita teruskan dulu sambil kita betulkan sebab aku handle seorang so minta maaf lah kalau ada kekurangan. Nanti kita cuba improve in future lah. Okay, macam cakap tadi, bola sepak masa PKP ni memang satu benda yang tabu lah orang kata. Mustahil nak main. Kita main seorang bukan main bola. Itu panggil apa tu? Timbang lah, dribbling. Mungkin itu dipanggil sebagai Juggling, dribbling. Tapi itu bukan pemain bola sepak lah. Okay. Tapi saya rasa perception yang diberikan pada bola sepak sebab bila disebutkan bola sepak tak dibenarkan, dia terlalu menyeluruh. Dia full scope of tapi padahal dalam bola sepak saya rasa boleh dipecahkan kepada banyak bahagian macam training, individual training, private session, even included goalkeeping punya session apa semua. Saya rasa bila dah disebutkan bola sepak tak dibenarkan, memang kita kena pukul rata lah. Apa yang ada bola kat kaki ni semua tak boleh. Semua lah. Walaupun kita main timbang apa, kira main bola tu. Satu lagi, bola sepak bukan sahaja Liga Malaysia. Recreational kita ada di level Liga Social Academy pun ada. Jadi tak boleh kita nak macam aku cakap tadi pukul rata semua. Kita kena tengok pecahan by pecahan. Okay, so macam Yop, yelah kita orang main bola kan. Time PKP tak boleh main bola, gatal kaki. Oi, gatal tu bukan kata gatal lah, tak boleh dibendung lah. Kadang-kadang terbawa-bawa dalam mimpi. Segala benda yang kita buat semuanya kita rasa bola sepak. Sebab kita hari-hari orang kata berurusan dengan orang yang bermain bola sepak kan. Dengan orang yang berlatih bola sepak. Betul, bila tak dapat buat benda tu, ibarat makan nasi tak ada nasi, makan mi tak ada mi. Macam tu lah. Tapi tak makan lah. Makan tu tak makan. Cuma dia terfikir-fikir kan. Orang kata terkenal-kenal pasal bola sepak kan. Betapa seronoknya. Makan tak kenyang. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Biasalah itulah lain lah tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang lain dah. Janganlah bebek. It's okay. Okay, alright, so yelah kalau kita macam training bola kat rumah apa semua kan, kita main seorang apa semua. So main kita kat rumah tu seorang, tak ada contact sport lah orang kata. So yang itu no term yang famous sekarang ni, contact sport. So macam itu, apa yang kau faham tentang contact sport ni yang diorang sembang lebih ni? Contact sport kalau kita cakap pasal contact sport, bola sepak itu sendiri daripada zaman dia diperkenalkan mudah contact sport kan. Kalau kita nak cakap pasal contact sport lah, I mean macam kita
macam pihak yang berkuasa sendiri pun cuba cakap sebab konteks sport bagi aku kurang. Sebab ini adalah daripada dulu lagi dah konteks sport. Jadi benda ni sepatutnya dah ada SOP tau. Kan? Sebab diorang nak cakap bola sepak tak dibenarkan sebab ialah crowded, konteks sport. Tapi jika ada SOP yang dikeluarkan, semua orang akan patuh dan semua orang akan ikut. Itu pemahaman aku sebenarnya. You cakap konteks sport. Yes, rugby, bola sepak, hoki, semua tu konteks sport, wrestling apa semua. Tapi kalau dikatakan macam badminton dan tenis dibenarkan, sebab tak ada konteks, sebab diorang berada di jarak yang besar, agak besar, tapi tetap ada konteks kalau dilihatkan daripada bola tenis, shuttlecock, betul. Itu masih berpegang dengan shuttlecock, transfer between dua orang Betul. So itu saya rasa kalau compare dengan seorang berdua kita main bola sepak antara satu sama lain kat situ, saya rasa dia selamat sebab kita pakai kaki. Betul. Kita bukan pegang tangan lah. Kaki kita dah pakai kasut. Kita ada satu lapik. Orang kata kalau pakai tangan nak kena pakai sarung tangan. Ada orang main badminton pakai sarung tangan. Belum pernah lagi Ayub. Jadi saya rasa kat sini dah ada persepsi yang salah terhadap bola sepak. Kurang benar. Bola sepak tu maksud dia perlawanan bola sepak ke ataupun aktiviti yang lain-lain. Aktiviti ataupun aktiviti yang lain. Tapi sebab disebut satu term bola sepak tu sahaja, bagi saya rasa apa yang dia masukkan is perlawanan bola sepak. Yes. Daripada apa pemahaman kita sebagai orang yang observe bola, tapi sebagai dia coaches. tak sebut tentang perlawanan bola sepak tak dibenarkan. Dia cuma sebut bola sepak tak dibenarkan. Jadi keseluruhan apa yang berkaitan dengan bola sepak tak dibenarkan. Dia jadi pukul rata pula dah. Tak berapa logik lah kalau compare dengan ada sports yang lain. Betul. Dia jadi dah pukul rata pula bola sepak. Kita main baling-baling pun sebab benda tu bola sepak. Kita dah tahu bola sepak pun dah kira bola sepak. Dah tak boleh nak main. Kan? Walaupun kita sekarang yalah kalau kita main badminton, kita pegang tak shuttle tu. Baru kita passing. Tu orang lain tu pegang. Tu kira lah kontak lah. Kontak lah. So itu yang kontak sport yang jadi isu sekarang ni Ayub. Itu yang government tekankan sangat lah. Dia tak tekan pun sebenarnya. Kalau kita tengok pun dia tak tekan sangat. Sebab dia just kata bola sepak tu tak dibenarkan disebabkan konteks sport. Tapi macam yang coach dengan itu cakap, konteks sport apa pemahaman dia orang tentang konteks? Konteks dari segi apa? Konteks dari segi manusia dengan manusia ataupun transferring, macam tadi kata equipment, transferring equipment macam shuttlecock, bola tenis, hantar macam tu, kau serve kau pegang, aku serve aku pegang. Itu pun boleh dikira sebagai konteks. Macam tadi. Sorry, kita producer kat belakang. Dengar. Okey. Bateri lagi. Bateri habis. Off balik. Bateri habis ni. Bateri habis rasanya. Aduh. Bang. Tak apa, kita teruskan dulu, kita sembang sambil sembang. Okey. Nanti Yop boleh transfer mic. Kita kongsi mic. Bagi boleh. Kita kongsi mic satu. Amarap pagi ni boleh cakap kuat sikit. Aku dengar. Kita kongsi. Mic aku dengar. Mic okey. Okey. Mic aku macam banyak habis. Okey. Alright, so tu yang kita orang kata term yang famous selain daripada PKP, norma baru, apa jadah semua, konteks sport. Ya. Terus sekarang so kita dah masuk berapa bulan ni daripada 3 bulan lebih lah. 3 bulan lah kita start daripada sini. Start 18 Mac. Betul. So sekarang dah lebih daripada 18 Mei, sebenarnya dah 3 bulan lah. 3 bulan lebih nak masuk Jun dah. Dah masuk Jun dah pun. Jun tu sikit lagi kita akan masuk ke bulan Julai, lepas tu bulan Ogos, bulan September, Oktober, November dan Disember. Yalah, walaupun kalau ikutkan sekarang ni dia bagi tahu kita akan habis 9 hari bulan. 9 hari bulan Jun. So sekarang hari ni 4 hari bulan, lagi 5 hari bulan lah. Lagi 5 hari. 5 hari. Lima hari bulan tu esok. Lagi 5 hari. Habis ke tak habis ni? Itu kita tak boleh nak cakap. Kita tak boleh nak cakap sebab yang itu pun sebelum 4 minggu ditambah ni pun aku dah kata mungkin habis. Lepas tu tiba-tiba ditambah 4. Keputusan tu ada di pihak atasan, bukan pada kita. Kita cuma boleh, orang kata kita boleh meramal sajalah. Kan, mengikut pada apa yang kita nampak ni macam habis. Sebab nampaknya banyak sektor dah dibuka. Cuma kita tak tahulah bila bola sepak ni nak diokeykan.
dalam team sports yang melibatkan kontak, actually banyak in terms of training rasa boleh dijalankan secara individu. Small group je, regardless apa segala sukan pun. Even though kalau pergi kepada close contact macam karate, taekwondo, martial arts, apa yang melibatkan proper contact dua orang, boleh je training individually. So saya rasa kalau if ada SOP yang dikeluarkan untuk semua sukan, apa yang boleh, apa yang tak boleh buat, problem solve. Selain tu mungkin latihan berfasa. Kalau kita tengok macam sediakan beberapa fasa. Fasa pertama mungkin kontak tidak dibenarkan tapi pemain datang berlatih. Fasa kedua mungkin berlatih secara perkumpulan dibenarkan tapi masih lagi tak boleh kontak. Fasa ketiga dibenarkan kontak tapi dalam satu small sided macam 5 ataupun 4-3. Fasa keempat barulah cuba beramai-ramai. Benda ni boleh diikuti. Cuma sekali lagi SOP daripada pihak atasan. Macam mana pihak atasan ni ataupun pihak berkuasa nak keluarkan SOP? Kita faham pekerjaan mereka, MKN apa semua untuk menjaga keselamatan kita punya kesihatan apa semua. Faham? Akan tetapi in the end of the day ini semua tentang bola sepak. Kan? Jadi untuk saya punya pendapat lah, saya punya point is kalau SOP nak kita nak menjadikan satu SOP. Atau Okey, kita nak sebutkan satu SOP. Tapi MKN mungkin tak berapa nak nampak bayangan-bayangan, mungkin masih lagi sama. Jemputlah pihak yang berkaitan. Okey, yang part SOP tu kita nak simbang. Okey. Kita nak masuk dengan lebih detail lah part SOP tu sebenarnya. Sebab bukan apa, benda sebab bukan apa, macam SOP ni susah kita nak cakap. Macam contoh dalam sekarang pun SOP banyak ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara, MKN kan, Menteri Ismail Sabri hari-hari nampak kat TV kan. Betul. Orang tak kenal jadi kenal, jadi sayang pula lah. Baik punya. Tapi macam apa yang balik kampung pun dia dah bagi SOP macam mana apa semua. So bila nak raya itu pun dah bagi SOP. So H.S. tu nampak lah benda tu adalah under MKN punya jurisdiction, kuasa. So macam bola sepak ni kat mana yang the lowest level yang kita boleh minta pihak ni untuk bertindak? FAM MFL lah. That's the only two That's the body only two lah. body. FAM sebagai badan nasional, MFL sebagai badan yang menguruskan Liga Malaysia. Dan FAM kena mewakili keseluruhan industri bola sepak, bukan setakat M-League ataupun the professional league so called. Sebab dia kena tengok daripada atas sampai ke bawah. Sebab kalau kita tengok macam mana EPL, Serie A, Bundesliga fight untuk memastikan liga diorang ni jalan, kan? Diorang akan fight betul-betul, kau punya fight. Okey, kita adakan meeting sesama kita dulu, adakan meeting dengan klub, adakan meeting dengan Players, affiliate, coaches. dengan players, coaches, everyone. Itu kita nampak sebab hari-hari keluar berita, kita pun tulis berita. Tapi to be honest, kat Malaysia Masih be quiet lah. It's quiet. FAM-nya kan. Macam tak ada usaha, contoh menjemput coaches-coaches berpengalaman negara kita untuk meeting, ataupun player-player yang berpengalaman untuk meeting, untuk bincang macam mana kita nak menjalankan semua aktiviti bola sepak dan juga membantu MKN untuk buat SOP macam saya cakap tadi. Mungkin MKN masih lagi samar, tak nampak kan. Mungkin bidang dorang dalam hal bola sepak ni kurang. Sebab kita bukan nak salahkan Kita KKN, bukan nak salahkan MKN sebab itu bola sepak bukan Betul, diorang betul, punya, betul, betul. bukan tugas diorang. Yelah, takkan kita- Diorang bukan pakar. takkan kita Saya nak tak marah. akan komen Betul. tentang apa yang KKM buat sebab saya bukan doktor. Betul. So in actual fact there should be ada orang daripada badan bola Alright, sepak yes. kita advise diorang what can be Badan done, apa yang tak badan boleh yang buat, apa yang boleh buat. sebetulnya lah kita patutnya yang bertindak Macam mana? Okey. Kalau Okay, sebelum kita teruskan dengan ni, sebab kita bukan nak tunding jari pada siapa-siapa Ya, lah sebenarnya. betul. Sebenarnya ini adalah kita punya apa yang kita di level yang rendah tau sebenarnya. Kita level pemain yang susah orang nak dengar. kita pemain amatur. Itu pun bukan main amatur lah. Sosial. Habis sosial lah. Main bola pun tak nak tackle. So
So daripada okay lah, kita tak nak cakap pasal level top level. So daripada level kita kan, kita nak mula balik lah. Let's say lah, kita kata 9 bulan ni, diorang kata okay, nak main bola pun boleh lah, katakanlah macam tu. Katakanlah, okay. So apa SOP yang kita boleh suggestkan untuk mula supaya benda ni tak adalah terus macam kita dah start je, masing-masing ramai, peluk-peluk apa semua kan. So apa yang suggestion kita boleh start daripada tu? I mean kita ignore dulu permainan, kita fokus pada latihan. Latihan sebab kita nak, sebab coach Azwan jurulatih kan. So dia mesti ada terfikir. Sebenarnya dalam 3-4 minggu lepas ikut daripada FAQ yang dikeluarkan oleh KBS yang membenarkan bola sepak dimain secara riadah dan timbangan main secara riadah dibenarkan. So based on that, dengan based on satu artikel 25 atau 26 yang berkata satu jurulatih nak bawa 5 orang untuk buat aktiviti kecergasan, dengan ada lagi satu point, satu jurulatih bersama 8 anak murid yang nak berlatih taekwondo di luar. Itu semua dibenarkan. So ambil daripada itu, kita create SOP di mana ada SOP sebelum latihan bermula, semasa latihan bermula dan selepas latihan. So macam biasa, sebelum training usually tembak check temperature, sanitize. Even though nak masuk padang pun kita akan ada staff untuk jaga, dan ada social distance while dia orang nak masuk padang kalau dia orang datang sekali. So we mark out everything. Parents punya area kita pun mark out, kita bagi tahu satu parent, satu player sahaja yang dibenarkan untuk menunggu, and we suggest better tunggu dalam kereta instead of datang keluar. So dalam training itself, even before training, kita disinfect our equipment, bola apa semua. So apa yang kami plan hari tu, kita letak 4 orang separuh padang. 4 orang separuh padang besar lah tu. Besar kita so, lagi tengah. 4 orang separuh padang tu, area yang player ada tu is 25 meter kali 25 meter. Luas tu. So satu player satu bola dengan coach di tengah-tengah. So keseluruhan satu padang yang penuh cuma ada 8 player, 2 coach. So kita ada kapasiti untuk buat itu sebab we manage new camp. Kita buat kat new camp, dan new camp ada 2 padang. So kita section off kan 2 padang. So ada satu grup akan masuk daripada atas closer dengan area toilet, satu grup masuk daripada entrance, main entrance. So kita separate yang itu, di mana dia yang mana masuk padang B, padang A dia orang kena parking kat atas. Padang B parking. So kita dah set semua tu. Dah guideline semua dah bagi apa semua. But in actual fact, bila polis datang, dia kata ini tak boleh sebab bola sepak. Kira maknanya ini update, mana coach apa yang coach dah plan untuk these kids, I mean for training dah macam detail lah. Kalau korang sendiri pernah main bola, korang tahu daripada tengah nak ke tiang gol tu jauh, berlari pun penat sebenarnya. So apa yang kita buat, saya rasa lebih selamat daripada sekumpulan orang pergi main bola secara sendirian, secara riadah, tanpa pengawasan, compare dengan kita yang nak buat with the space yang kita bagi 4 orang untuk separuh padang, diawasi oleh jurulatih. End of the day, kita pula yang dikatakan macam tak boleh. So on what grounds? Bila kita try to tanya apa alasan yang kukuh untuk kita tak boleh, dia orang senang. PM cakap bola sepak tak boleh. So like I said, bukan salah orang di atas, sebab mungkin pemahaman dia orang kurang sikit dalam konteks bola sepak. Sebab like, macam saya cakap, bola sepak tu boleh pecah kepada banyak banyak area. So apa yang kau cakap? Itu terus. Tak dibenarkan, mungkin pemikiran orang sebab tadi SOP. Macam mana SOP ni ditubuhkan, dikeluarkan? Macam kita cakap tadi, mungkin mereka tak nampak ataupun masih sama-sama tak berapa nak faham. Panggillah sesiapa yang ada di bidang ni. Contoh Coach Azwan sendiri dah berapa tahun terlibat dalam akademi. Panggil. Ada beberapa coaches lagi. Panggil. National team coaches daripada AMD, NFDP, semua yang KBS, yang hari-hari train budak, nampak budak main bola, yang tahu the process. Yes. Bila dia tak boleh dalam hal SOP ni, SOP dalam peringkat yang rekreasi bola sepak ni, kita tak boleh nak one sided of thinking, tak boleh. Kita kena melibatkan semua side.
daripada kerajaan, daripada pihak keselamatan dan daripada kita sendiri dan kita yang ataupun coach yang berada di industri itu sendiri. So bila kita libatkan semua, kita nampak okey, concern kerajaan mungkin dari segi keselamatan ada concern sendiri, kita pun ada concern kita sendiri. Dan bila kita berbincang, come up with satu SOP, Satu solution. saya percaya semua boleh ikut. Kalau yang tak boleh ikut, tak boleh cakap apa, kan? Kalau yang tak boleh Simple. ikut, mungkin dia ambil tindakan. Yes, Simple as that. simple as that. Itu je. Betul lah, kalau ikutkan SOP apa yang coach dah tunjuk tadi tu, apa yang dah cuba coach explain tadi, sebenarnya kalau ikutkan secara logiknya dah boleh mula dah yuk. Yep. Secara logik dia dah boleh dimulakan. Ha. Kan itu yang kata tadi 25 kali 25 kan. So kita dah lebih daripada penjarakan sosial yang ditetapkan 1 meter tu dah lebih. Betul. Lepas tu memang tak ada kontak di antara pemain dan juga dengan jurulatih. Kalau ikutkan pada logik yang dikatakan kontak tu tak ada lah kat situ. Sebab kalau kita sembang pasal kontak pun, kalau sekarang ni kalau kita pergi kedai makan pun, walaupun meja sebelah-sebelah, kita still in a way ada kontak kat tau. Kita tarik kerusi, kita pegang pinggan, kita pegang sudu. Dia balik-balik kepada apa yang kita about the transfer of equipment macam tenis dengan badminton lah, sama lah. In the end of the day, nak kata macam sekarang benda apa, makan tak boleh transfer pun tak susah juga kita nak cakap lah Yuk. Sebab apa, SOP yang apa yang kau sampaikan tadi, saya rasa dah cukup, orang kata selamat untuk keep this sikit. Sebab lagipun daripada apa yang coach punya feedback parent, macam mana parent punya reaction on that? Parents full on support kita. Semua ready untuk datang training. Masing-masing dah bagi nama. Kebanyakan I rasa almost 90-95% kebanyakan memang kebetulan masa tu masih bulan puasa. Ya. So ada setengah memang tak nak train dululah, dia orang tunggu lepas raya baru nak train. But I rasa hari tu we have calculate over 150 players ready to come back up untuk training. So it's quite a So number kita ada 2 padang kat situ, so kita boleh adjust full week double session untuk cater for all these players yang ready. So apa yang kita nak buat is start 4.30 habis 5.30, players keluar balik, second group akan datang pukul 6. So kita ada half an hour gap. So kita tak ada crowd. kita suruh boleh ke mana ada ample time untuk parent bawa balik. So semua. kalau SOP yang kita sediakan tu contohnya tak cukup selamat untuk players ni, saya rasa parents sendiri tak akan hantar anak-anak ni. Betul. So dan actually saya pun tak boleh nak cakap SOP yang saya create tu is foolproof. Perfect. Ada perfect Ya, one tak bukan juga perfect. Tapi sebab kita tak ada guideline, betul. kita cuba fikir yang terbaik. Ini So yang terbaik yang kita boleh buat untuk cater for that numbers, 4 orang satu padang, separuh padang. Tapi kalau ada orang kata dia boleh buat separuh padang 10 orang, it's still safe distance. Kalau contohnya kalau 10 orang separuh padang, dia still lebih daripada 1 meter punya social distance. Tapi we felt okay, kita nak start balik, biar budak-budak ni ada more space untuk run around, untuk buat fitness apa semua. That's why kita keluarkan 4 orang separuh padang. In a way pun kalau kata 10 pun termasuk, kata kita buat 4-4, seorang coach baru 9. 10 pun lately ni kita dengar kononnya macam orang kata 10 orang boleh ada dalam padang apa semua, walaupun tak ada 10 ke official. 20? I have heard 2 things. Banyak jumlah. tapi dia still Untuk bersukan ni dia kata 10 lah. Yang 20 tu untuk open house raya. first day pula tu. Kalau dikatakan 10 orang di satu padang, macam mana you nak calculate orang yang masuk ke taman awam untuk jogging? Dia 10 orang ke dalam taman awam? Awam tu macam mana nak kira tu? So I rasa itu grey area. Grey area. It needs to be discussed. So okay, korang kalau yang viewers ni ada soalan, korang boleh tanya. Kita akan respond to your question. Kita akan tanya kita punya panel. Kita akan Kalau tanya Rauk tanya kita tak jawab. Kalau takkan diambil daripada Rauf Hussein. Rauk Hussein ni kena Rauf Hussein dan Hafiz Zaidi. kau kena buat akaun baru. Dulu tu soalannya bukan. Okay, kalau korang ada soalan, korang boleh tanya sementara kita bersembang ni. Kita akan baca satu persatu. Okay, macam Dito pula. Ya. Contoh daripada SOP ni kita buat yang ni level kita lah, level amatur, level akademi kecil-kecilan macam ni kan. Apa yang akademi besar, especially national punya akademi punya ni, ada ke diorang keluarkan SOP ataupun diorang go to training ke macam mana? Diorang pun basically tunggu arahan daripada FM.
So diorang pun memang tak ada apa. Macam mana dengan tim-tim liga? Tim-tim liga pun kalau baru-baru ni kita dengar Selangor nak buat their method their self, cara diorang sendiri, but no. Saya rasa Selangor pun dah sampai tahap macam kita lah. Ya. Dia tak ada dapat any instructions or guideline apa semua. And I respect Coach Satya. He said like, dia ada cakap players dah 12 minggu out of action duduk di rumah. So apa yang kita buat di dalam rumah memang tak sama apa yang kita buat di padang. So players need to get out. So dia orang nak keluarkan SOP dia orang sendiri. And sadly sama juga tak di SOP dia orang mungkin tak dikaji oleh siapa-siapa, terus kena shutdown yang dia orang tak boleh keluar untuk training. Sebab tu pentingnya untuk semua pihak ni duduk berbincang. Sebab mungkin Coach Satya ada SOP dia sendiri, Coach Azon macam tadi cakap ada SOP dia sendiri, mungkin ada concern daripada pihak kerajaan. Jadi kita once ada thinking memang tak boleh dalam hal ni. Nak buat macam mana sekalipun, kita faham kerja diorang, menjaga keselamatan, kesihatan rakyat Malaysia bagai. Tapi kenapa tak boleh dijalankan kalau ada SOP yang betul yang boleh diikuti oleh semua? Macam saya pun macam pelik juga kenapa tindakan Selangor tak dapat sokongan daripada FAM atau MFL sendiri. Sebab dua badan ni dua badan yang besar, bukan yang main-main just FA biasa je tu kan. National body and also the one yang run the league. Diorang ada voice. And Selangor is trying to be proactive untuk datang create the SOP sendiri, apa yang dia nak buat apa semua. And bagi saya as a professional team macam Selangor yang ada training center sendiri and multiple coaching staff, dia orang ada ability untuk control the training even better. Sebab dia boleh turun 25 players, 5 sini, dia orang ada 2 padang di FAS Military Facility. Dia orang boleh buat dengan rasanya dengan lebih keras, lebih teliti, lebih terkawal. So dia orang bukan bodoh. Dia orang they run a professional team. They are in the M League. So dia orang tak bodoh terus turun training full contact. Betul. We are all logical thinking person. So dia pun faham if we go back to training, take it slow. Individual training, 5 players sini, 5 players hujung sana, 5 players hujung sini. But player pun baru first time nak sentuh bola ataupun nak sentuh proper bola dalam masa 12-13 minggu. So tak boleh nak go full force. Okay, so kalau kita dah start sembang pasal Liga Malaysia punya. Dia itu baru recently di announce Liga Belia. Piala Belia, Piala Presiden dengan Thank you producer. Okay, Liga Piala Presiden dengan Piala Belia, satu lagi apa? Piala FM. Ada lagi Piala FM. Ni MPFL, sorry. MPFL telah di-announcekan untuk season tahun ni batal. Batal. So okeylah, orang kata dia nak kurangkan lah level kompetitif ni. So macam orang tim-tim ni tak ada obligation untuk datang training lah kiranya. Sebab tu dia cancel. So tapi kalau kita compare dengan Europe sekarang ni, Bundesliga, Liga Jerman yang dah mulakan perlawanan dia orang balik. Padahal kalau ikut numbers dia orang tinggi. Berbanding dengan kita yang almost 10 hari dah tak ada kematian. 10 hari kematian. So kita punya numbers pun agak average, agak konsisten lah last few days, walaupun hari ni tinggi sikit tapi agak konsisten last few days. So apa beza, apa kau rasa macam like pendapat kau sendiri, beza kita, kenapa kita tak boleh nak start compare to Liga Jerman? Approach Jerman ada satu approach yang dia nak fight liga diorang. Okay, macam mana kita nak kembali beraktivitas semula? Simple, kita adakan perjumpaan. Kita mula-mula kita meeting dengan team dulu, dengan player, dengan affiliate, dengan shareholder, and then among the coaches, and then among the management itself. Bila kita dah bincang, akan ada come out a few idea tau, a few SOP. Again, it's all about SOP sebenarnya. Bila Jerman dah ada SOP yang proper, yang semua team boleh ikut, yang semua macam boleh bersetuju dengan SOP tu, kerajaan Jerman bagi je jalan. It comes back to, I rasa German FA doesn't want to stop the league. I rasa even though dalam dia orang punya lockdown or whatever, saya rasa tak ada terlintas kat dia orang yang nak stop the league. They always look into apa cara kita boleh buat untuk restart balik league. Because end of the day,
kat Europe and mungkin kat sini juga, football is part of our life. Ya. So diorang faham tentang situ. And even like macam Premier League in UK is quite bad. Yes. Dekat UK. But never was mentioned Nak batal. nak batal. Betul. Dia sentiasa cakap We tengok bila kita boleh restart. We are working with you to restart. We are working on it. Macam mana diorang nak control supaya kita tak lepas threshold Ogos untuk diorang start new season. Yes. 2021. Again approach. So yes, approach. So Bagi I think Belia and Presiden yang di-cancelkan and also the futsal league. Saya rasa sedikit terlalu awal untuk batalkan terus. Terburu-buru. Terlalu awal. Terlalu awal. sebab kita pun baru bulan 6, Ya. kita still ada 6 month and kita punya numbers Of team pun tak banyak. betul. Berapa je? 12 team je. 12. Saya minat dengan coach punya statement tadi, dia kata pihak Jerman dia tak berniat untuk batalkan. UK tak berniat untuk batalkan. So kontroversi sikit lah. You rasa kita punya liga ni ada niat untuk batalkan ke macam ni? Saya pun tak tahu. Dia dah batal dah 2. Dia dah batal dah 3. So Berbalik macam tadi MPFL, Liga Piala Belia, Piala Presiden dibatalkan sebelum ada perbincangan pasal SOP pun. MPFL yang player pun tak sampai 22. Match day squad pun, match day squad maybe 11, 12. Yang kita boleh minimumkan, kita minimumkan. Contoh macam match day perlawanan, pegawai perlawanan mungkin manager tak dibenarkan. Hanya ada coaches, assistant coaches. Assistant pun tak boleh duduk dengan coaches, duduk atas. Just like the Bundesliga buat. Player jarak. Datang pun 2-3 bas macam Bundesliga buat. Semua ni boleh dijalankan kalau pihak atasan atau pihak berkuasa keluarkan SOP yang boleh diikuti semua orang. Boleh. Benda ni boleh. Apa Tapi trading punya SOP, apa match day punya SOP, after match punya SOP. So sebab saya percaya orang Malaysia ni jenis ikut peraturan. betul. Kan? Jenis ikut peraturan. kita takut polis. Kita takut boleh betul. Kita tak buat salah, boleh lalu pun macam tuan. Salah betul yuk macam biasa ni. So bila Kita takut polis. Tunggu dia cerita pasal bila ada SOP, bila ada peraturan, semua orang boleh ikut. Tak boleh ikut, suka hati. Kalau kita tak ikut peraturan yang dikeluarkan oleh KKM, MKN apa Yes. semua, our cases won't go down sampai sekarang. Betul, Ya, number Kita betul. tengok kita punya numbers have dropped to single digit. PKP. Kita tak tengok yang warga asing apa Ya. kita tengok daripada Yang mana warga negara Warga negara sahaja. Bagi PKP semua orang duduk rumah, semua orang duduk rumah. Adalah satu dua yang degil yang keluar. Betul. But majority rakyat kita salah satu reason yang Presiden and Belia dibatalkan, diorang cakap diorang tak boleh nak control the venue part yang dia kata tak boleh nak control crowd sebab biasanya kebanyakan perlawanan ni dimainkan di padang yang terbuka. Ya, betul. Ya, ada baca dia punya surat tu. So itu make sense. Tapi Itu make sense, tapi can we find a solution instead of cancel? boleh. Boleh tak kita pakai padang yang kita boleh lock and they have the match there? Tapi kalau sembang pasal padang yang boleh lock ni, contohlah kita tengok Liga M3 punya, Liga M4 last year, Clasico punya game main dekat KVR Shah Alam. Dia boleh je lock, ada bodyguard yang block dia. Main kat Stadium Panasonic, dia boleh kunci pagar, tak ada siapa boleh I masuk. mean, dia just boleh, dia didn't allow people Kalau nak to main come. kat New Camp pun boleh. Kunci pagar kat bawah, tak ada siapa boleh masuk. It's just a matter of you Thinking of solution. I dah bagi solution tadi. Solution. Kita nak interpret atau tidak? Dia tak ada perbincangan. Yes. Macam yang itu cakap tadi, dia tak ada perbincangan dengan semua yang terlibat. So dia just buat, tak tahulah nak cakap dia buat keputusan tanpa perbincangan ataupun dengan perbincangan, kita tak tahulah. Tapi apa yang kita nampak, dia buat keputusan untuk pembatalan tu terus macam tu je. Tiba-tiba tengok keluar surat menyatakan yang dia orang membatalkan. Sebab aku ada dapat suratnya itu ya, pembatalan oleh Presiden Piala Belia dan Liga Negeri 2020. Dia tulis tu justifikasi dia sebabkan venue restriction from ministry, MCO dan CMCO. So kalau kata dia sediakan SOP, sediakan guideline untuk semua jalan balik, tak ada masalah pun kat situ. Tapi sebabkan tak ada orang kata perbincangan untuk keluarkan SOP, untuk keluarkan guideline. So aku rasa mungkin macam yang kau cakap tadi, terlalu awal lah dia pembatalan liga-liga ni dan juga MPFL tu dibuat.
Dia kata awak cakap slow yo. kita dah biasa karok yo. Dah mana ada orang karok jauh-jauh. Okay. Itulah, so macam kira secara totalnya SOP tu We need guidelines. yes, we need guideline tapi SOP yang ya. simple. Okay, before kita tanya soalan, kita tanya soalan yang seterusnya. Saya ada satu soalan daripada kat Twitter ni, Emon tanya. Okay. Dia kata masa yang coach buat training yang hari tu, ada buat survey ke respon parent untuk kesediaan mereka allow anak-anak keluar ke rumah training and training padang? Have they been briefed about club training SOP? Apa yang kita buat, kita dah ada SOP. Kita hantar ke semua parents. Semua parents akan baca, Yeah. they see the plan. Dia orang bagi nama. Bila dia bagi nama, kita siapkan list nama. Player bila sampai, dia kena pergi ke section mana. Is a full list of players. So player ni di assign hari Isnin pukul 4.30 petang, kawasan A1. Player ni A2, A3, A4. And then ada players yang akan masuk pukul 6, A1, A2, A3, A4. So basically parents dah setuju untuk bagi nama, dan kita boleh plan. Player datang pukul berapa, player masuk kawasan mana. So basically we got the full support of the parents yang kesemuanya ready dan bersedia, yang confident dengan SOP untuk keluar datang balik untuk training. Ya. So okay. Yang lain tak ada soalan-soalan yang Sebab, apa-apa. Kalau I'm a parent, Okay. Emon pun parent. So kalau you tak confident tentang sesuatu, Yes. you won't go. Betul? Ya, contoh macam anak saya, katakan dia ada belajar muzik lah. Ya. Contoh muzik, belajar one on one dengan violin apa semua. So dia tak berani. Dia tak, yuk, contoh. So if I tak confident dengan facility yang di-provide apa semua, Ya. I don't send. I tak hantar. Ya. Simple as that. So maknanya Actually dia satu benchmark tau kalau kita tengok parents training. Selingan sikit yuk. Parent punya Okay, teruskan lagi. Parent punya Ini ready bola sangat yang kita try pakai sini down sikit. Okay, so okay, so sekarang yalah, maknanya macam bagi aku tadi cakap dia macam satu benchmark tau kalau parents dah ready allow. Sebab kita sendiri pun kalau Kita nak personally dapat kepercayaan daripada mak bapak tu untuk kita jaga anak dia kat padang. Yes. Tanpa pengawasan dia, itu sesuatu orang kata kepercayaan besar. Bila dia berani hantar Bila dia tu, berani dia hantar, percaya. sebab selalu dia hantar, dia duduk tepi padang, dia tahu apa anak dia buat. Ni Yeah. dia hantar anak dia kena duduk dalam kereta. Dia tak tahu apa anak dia buat dengan coach. So dia percaya untuk hantar anak dia. So kat situ satu kepercayaan besar lah kita dapat. Amanah lah, amanah. Ya. Okay, so ada question daripada producer kita. Okay, dia tanya okay, sebab yang ni soalan ni more pada business punya side. So kita macam coach sendiri, macam coach kata coach ada padang camp. Ya. So and ada few padang yang di Lembah Kelang yang terkenal lah daripada coach punya management. Berapa orang kata damage, kerugian daripada start PKP sampai sekarang? Estimation lah, kita tak payah bagi Estimation I would say macam kita ada 6 padang 6 figures. 6 figures per month. 6 figures Per month. Okay, kalau sekarang dah kira 3 bulan dah almost 7 figures. Yes. 7 figures punya loss. Yes. Oh my god. That's huge. Dan ini one more bros yang selalu cakap maybe apa bola sepak di tahun pembangunan ni bukan satu ekonomi yang boleh menyumbang. It is an industry. Mungkin ada orang yang tak tahu. Bola sepak sekarang especially di Klang Valley is an industry. Kita ada league organizer. Kita ada banyak orang sekarang dah invest millions in building facilities. Ya. Kita ada akademi bola sepak yang train full on, macam kita ada dalam 15-16 full time coaches. Ya. Coaching youth development full time coaches. So small it is an business buat industry. jersey. Sebab kita jangan tengok bola sepak lah. I think in the whole of sports, I'm not sure if kalau orang tengok sukan ni is a industry or not. Saya bagi contoh, katakan dalam seluruh Malaysia ada 50,000 Akademik. remaja 50,000 remaja seluruh Malaysia, Yeah. which is a ballpark figure, doing some sort of sports. Dia badminton, tennis, swimming,
bola apa semua. Kalau setiap seorang ni bayar 100 sebulan coaching fees, training fees 5 juta sebulan. Times 12 months is a 60 million industry. Simple. In a year. Yes, macam Which is ini ballpark figure 50,000 remaja, which I believe is more than that lah. Yeah. Supposed to be. So macam kalau apa akademi pun bukannya bayar orang kata lump sum first year bayar setahun nak bayar monthly, so tak ada training takkanlah kita nak charge dia monthly payment. Betul? So kat situ Kat situ pun dah kerugian juga. dah kerugian. Itu baru saja di dalam akademi punya side. Belum orang rental main bola padang-padang. League organizer yang Yes. putus dia orang punya Putus. Liga dia orang Yes. penalty Supply air. supplier. Betul. Dia punya effect all the way down. Yes, all the way up. Sampai ke fotografer. Betul, yes. Photographers that is struggling untuk Kawan-kawan kita juga. untuk dapat job. So they used to be busy tiap malam ada game untuk cover apa semua. So it is a big, macam mana orang cakap, this PKP has affected football punya industry or even sports industry in a whole besar jugalah. Even tu lah macam itu pun Messi dia cakap football after pandemic ni memang something different lah. Something yang bukan yang berbeza, bukan dia akan jadi satu orang kata, kalau orang putih kata a fresh new start. Deep. Are you looking for a new start? Okay, kita ada soalan daripada Berto. Dia kata untuk coach. Kita jawab yang soalan yang Dia minta nasihat tu ni. ini bukan tentang bola sepak. Soalan untuk coach, kalau larangan main bola ni berterusan, berapa lama akademi ni dapat survive? Minta coach tambah sekali dengan football business punya ni sekali ya. Untuk itu susah nak jawab sebenarnya. Sebab overall macam akademi kita orang yang go on full time, kita ada few departments. Coaching di sekolah, coaching development program pada weekends, and then kita punya elite division which is training dalam weekday. So far apa yang kita boleh sustain is training dengan budak-budak elite, sebab kita ada close relationship dengan these players. Kita masih boleh carry on online. Untuk apa yang kita buat weekend, yang itu is a big loss untuk kita. So kalau dia tanya sampai bila boleh sustain, sebenarnya susah nak jawab. We try to sustain until semua benda ni back to normal lah. Sebab as at now a few akan affected with pay cuts lah. Akan ada pay cuts. And kalau datang kepada padang bola sepak ni mungkin lagi lama. So saya rasa yang training part will recover first. Sebab once kita boleh keluar balik ke padang untuk train in small groups, kita dah start recover slowly. Dan untuk sewaan padang untuk orang ramai untuk main, untuk liga sosial kembali aktif apa semua, mungkin yang itu kena ambil masa sikit. Itu akan ambil masa sikit. Kalau ada SOP yang bertepatan kan, macam satu padang yang boleh 7 side saja. Mungkin kalau government cakap boleh start 7 aside. 7 aside dulu. Then this organizer liga apa semua dah boleh start 5 aside league, 7 aside league. So kita slowly go back to normal lah. But I do believe benda ni akan back to recover, back to normal kalau ada SOP, guideline. Simple as that. Dia benda ni dia tak akan macam mana berterusan macam ini sampai bila. Dia akan sampai satu point where we go back to normal. Cuma sampai bila itu yang kita tak tahu lagi. So yuk, macam kita selalu buat session rekreasi kan, kita ada kawan kita pun daripada padang bola sepak pun ada buat session rekreasi. Ada World WSF, ada WSF, futsal, bobai semua ada buat kreatif punya kreatif pula rekreasi punya aktiviti. So benda-benda ni macam yalah, yang tu orang yang main lagi lah, yang betul-betul rekreasi sosial, yang buat sosial ni orang kata itu yang mana main bola sosial ni dia tahulah. Itu orang kata hiburan untuk dia. Yang mana penat seharian dekat tempat kerja kan. Balik kerja kita tahu kita kena jumpa dengan kawan-kawan,
pasukan. So bila benda ni dah jadi, dia bila stop dengan tiba-tiba. So aku rasa ramai juga yang orang kata apa nama, mental illness tu. Kita pun kawan-kawan pun dah WhatsApp pun dah lawak je dah lain. Tiba-tiba uplift. Dia dah sampai pandang ke belum. Orang kata semua benda tu berkait rapat dengan kita punya kehidupan kan. Kita dah tahu, macam kita dah tahu dah hari Isnin kita ada main, hari Khamis kita ada main. Tiba-tiba dalam musim PKP ni hari Isnin tiba-tiba pukul 8 naik list. Yang tak mana datang. Pukul 9 lagi kerja sampai pandang ke belum. Kau dah kenapa? Yang tak in dalam benda ni tiba-tiba tanya, ada game ke malam ni? Sudah aku cakap. Nak menjawab pula. Itulah apa, satu benda yang kita rindu kita dah lama. Okay, macam Dito, dari segi losses in football team kat Malaysia. Kita dah kena dah. Satu team dah sakit dah. Macam ni team Kelantan, oh silap ni kali. Kalau macam mana dia? Kalau losses kat Liga Malaysia, tiap tahun ada losses. Tak pernah dalam Dia tembak. tak pernah dalam sejarah aku tengok bola Liga Malaysia ni sampai jadi penulis kan sampai sekarang ada satu tim tiba-tiba cakap oh kita recorded untung. Tak ada. Semua losses. So bagi aku apa yang dirugikan is pemain. Okay. Satu, tak dapat gaji dipotong. Tak ada aksi, penaja. Ada beberapa liga kat Asia Tenggara pun dia punya trend is kalau tak ada aksi kompetitif, I tak nak bagi wang penajaan. Which is itu adalah income utama tim selain daripada merchandise kan. Bila tak ada duit, macam mana kita nak bayar player? Dah affected. One more dari segi national team. Kita national team sebelum stop Kita tengah form ni. PKP ni sebelum Betul, kita tengah form. Kita tengok on form, betul. Aku tak pernah tengok Liga Malaysia. Aku ada satu impian. Aku nak pergi Piala Dunia, babe. Kita dah ada satu Masih tu. kita masih kita panjang umur ni yang kita nak tengok dalam Malaysia. Kita ada satu macam prestasi yang memungkinkan kita untuk pergi big stage. Betul. Tapi in the end PKP potong habis. So it might affect kita punya national team Yes. juga lah. Sebab the momentum dia memang dah kat sana. Sebab itulah kalau SOP segera dikeluarkan, pemain-pemain akan segera berlatih, diorang dapat gaji, liga jalan, national team pun akan Betul. Okay. So maknanya Sebab kembali berlatih sahaja tak cukup. Sebab perlukan aksi dia kompetitif. punya match fitness tu sangat beza dengan training. Yes. Kalau kita training terus nak main competitive match, Tak boleh. but Problem the juga. performance mungkin tak capai maksimum punya ni. dah satu lagi. Dia kena ada regular competitive match. Aku sebagai penulis macam aku selalu observe macam mana Thailand, Vietnam, kita punya rival. Diorang ada sama worry dengan kita tau. Selagi liga ni tak jalan, peluang kita nak layap ke Piala Asia sekalipun memang akan sukar. Betul. Kan? So diorang pun fikir benda yang sama. Yalah, kita pun fan yang selalu pergi away day pun tak betul affected lah. Orang lagi satu case away day UAE, orang dah beli, orang dah spend Banyak yang saya kenal yang mengambil kerugian. Kenalan basically ada ramai tak dapat refund. ada tak dapat refund. Yelah satu hal pula nak refund, diorang pun business out. Diorang pun business out, pedih. Mana aku nak jual kapal terbang, siapa nak beli? Ada banyak tanda. So in the end of the day, dekat fans sendiri pun dah affected. Kita nak pergi away day tak boleh, kita nak bukan setakat main bola, kita Nak menikmati bola. Kita bola top tutur memang bola. Nak pergi tengok bola pun tak boleh. Tapi itu tak melunturkan semangat kita untuk terus pergi away day kalau ada lagi lepas ni. Tapi cuma orang kata take time lah. Tak boleh lah bila dia kata boleh tu terus nak Terus nak pergi. Terus dia nak pergi. Kita kena tengok dulu Situasi dia macam mana, selamat kita tak untuk kita Duit ada ke tak? Itu yang tak betul, itu lagi penting tu. Paling penting. sebab memang orang kata dah kan. Orang kata makin nampak Makin dia punya nampak sangat pula tu. Pali aku lah. Okay, macam apa? Hari ni pun dah keluar apa new date for Malaysia punya game. Kan berapa bulan sambung bulan 11. 17 November. 17 November. So Masih ada masa untuk liga kita Patutnya sambung, kembali berjalan, player berlatih, kita dapatkan touch tu balik dan we go lah.
banyak masa sebenarnya, banyak masa tapi kita tak boleh kita dah memasuki satu tahap yang kita dah tak boleh buang masa tau. Selagi cepat Liga tu jalan lagi bagus. Lagi cepat SOP dikeluarkan lagi bagus. Tapi ada dengar kata macam ada news kata mengatakan nak Liga nak diawalkan kan sebab first plan is September Ya, first plan September, but again mungkin apa kes positif dah apa dalam negara pun dah kurang kan. Maknanya daripada plan asal Mungkin diorang nak awalkan. faham. Tapi kalau dia nak awalkan, dia kena make sure dia keluarkan apa SOP latihan tu semua pasukan Liga M ni lah. Dia patut dah keluar Sebab sekarang. terus berlatih terus masuk competitive match tak boleh. Tak boleh. Dia sekarang macam lebih kurang nak masuk balik pre-season. Betul? Betul. Dia dah jadi pre-season pun. Ya. Start dengan pre-season lah. Boleh dikatakan start dengan pre-season lah sekarang ni. Satu lagi kita lupa cancel apa Piala Malaysia. PLFA. PLFA dah cancel. So macam kesian dekat tim-tim. Kesian dekat tim-tim amatur yang dapat peluang untuk main. Yes. Di mana lawan JDT tu? KL Rovers. Rovers. Yang sepatutnya lawan JDT. Main dekat JDT. Aduh, peluang orang kata kalau amatur tim ni Satu peluang yang susah nak dapat untuk Jarang lah, jarang. amatur ni. Dapat main dengan JDT, main dekat Johor pula. Wow, itu kesian. orang kata semua tim lah. Semualah. Even nak main kat Bukit Jalil pun dah susah. Bukit JDT tu lagi best lah sebab stadium baru. Memang full orang kata Europe punya style lah kan. Yes. Sebab padang tepi seat kan. Function lah best lah. Player celebrate tu kita boleh Boleh pergi. Ini main kalau main kat Shah Alam tak kena lari satu track. Ya Allah. Dah lah ada track ada longkang pula. Lompat jatuh. Tak main bola dah. tak minum kalau bola jatuh longkang pun fikir sekali jatuh longkang. Nanti yang pergi ambil. Kena marah kata tak apa sanggup bayar. Okay right, so itulah kita pun dah almost sejam kan sembang kan. So kita dah tahu dah macam solution tak ada siapa lain lah. Memang paling senang MFL, FAM. Actually FAM dululah kena start. Ya. Sebab Sebagai MFL badan macam nasional. body league punya sahaja. liga saja. So macam FAM ni as a whole kita nampak daripada sebenarnya sayang lah sebab kita ada MNFDP punya players pun affected. Dia pun tak balik ke Gambang lagi. Dia macam ni, pemain muda Cerita Malaysia pasal ni Gambang ni. dah lah selalu dia nak tiri kan. Selalu tak dapat tempat. Liga dibatalkan. Liga macam ni. Tak dapat nak training. Apa choice dia orang ada? Okay lah, last shot sebelum kita habiskan. Yelah kita tahu liga top, I mean like top flight macam Premier League, I mean Liga Super and Liga Perdana is kita punya top flight punya league lah. Tapi tak rasa macam patutnya kita fokus on akar umbi punya football kan, sebab rasa kalau kita biar dia orang lama pun tak boleh juga. At least kita itu saya tak berani nak komen, tapi itu goes back to mungkin doktor yang biasa deal dengan kanak-kanak. It might affect the mental and physical health of kids bila dah terlalu lama kat rumah tak boleh keluar. Betulnya at least Lagi-lagi bila kita ada banyak talent kat AMD ataupun dekat apa tim-tim pada presiden yang lain memang akan satu kesan besar lah. Mentally and physically lah. Dan kita tak nak hilang bakat tu. Betul. So okay right, before kita end just detail lah apa expectation you kepada situation ni lah. Maknanya daripada Aku PKP harap- ni kita nak habis. Okay. Hopefully kita habis lah by 9 Jun. 9 Jun. Harap-harapnya 9 Jun ialah pengakhiran kepada PKP Dan pihak berkuasa pun keluarkan SOP dengan segera bagaimana perihal bola sepak ini dijalankan daripada segi atas sampailah ke bawah. Dan untuk semua rakyat Malaysia stay safe. Belum habis lagi, sabar itu kita lagi. Coach pula macam mana? Coach punya expectation ke dekaan ke macam mana nak deal dengan losses ke? Saya harap akan ada satu solution macam mana kita nak bring back football. Hopefully besok ada good news, ada announcement apa semua. Tapi saya realistik, saya faham perlawanan bola sepak tak dibenarkan. Itu semua kita clear. Kita faham. Kalau hopefully tomorrow ada message like perlawanan bola sepak tak dibenarkan kerana close contact, kita bukan 100% pulih lagi, tetapi latihan di bawah pengawasan jurulatih berapa orang sekian-sekian di satu padang harus dibenarkan. Sebab that's kita punya starting point to pulih. come back slowly back to normal. Satu soalan lupa tanya. KBS.
KBS secara menyeluruh Bukan daripada bola sajalah, I mean daripada dia whole bukan sports control industry. untuk sukan saja kan. Dia sebagai govern body yang Govern semua sukan. Jadi mungkin KBS boleh kasih sokongan. Kan? I think KBS should come out dengan all SOP for Ya. All sports. training SOP Training, for all sports. All Macam sports. saya cakap Betul. awal tadi, regardless apa konteks sports apa pun, I mean all sports. kita akan ada cara untuk isolation Ya. individual training. All sports pun almost ada contact lah. Ada at least sikit mesti ada lah. Even main Tapi kalau ikutkan KBS pun dia ada keluarkan guideline lah, kalau ikutkan apa yang dia keluarkan FAQ itu kan. Tapi still bila kita ikut guideline tu, kita still dipersalahkan juga. Sebabkan kita ni dalam orang kata Dalam kategori sukan kategori dilarang. sepak, sukan dilarang. Kita ikut sebab ada poin-poin yang orang kata menunjukkan yang kita boleh jalankan latihan. Yang KBS dah relaxkan sikit bagi orang keluar. Dah keluar KBS ni keluarkan, bukan dia bukan cakap kosong, memang ada KBS keluarkan. Tapi bila kita buat ikut apa yang KBS keluarkan guideline tu, kita still dipersalahkan disebabkan bola sepak. Dalam Sebab namanya bola sepak. Bola sepak dalam Konteks kategori sport. sukan yang dilarang. So saya harap esok tak adalah sebut bola sepak tak dibenarkan. hopefully besok. Saya harap esok dia sebut perlawanan bola sepak Okey. tak dibenarkan. Tetapi latihan di bawah pengawasan jurulatih 10 orang ke bawah dibenarkan. Benarkan. Okay, Yop. Aku kat sini dia tengok dia tulis rapat sikit dengan mic. Dia nak aku rapat macam mana lagi? Dah habis rapat. Habis rapat ni, kalau aku rapat lagi dalam mulut mikrofon ni kan. Tak apalah, nanti next week kita cari mic lain lah. Okay, Yop. Last. Harapan memang sama juga macam orang lain. 9 Jun tu sebab aku kerja dalam bidang orang kata servis bola sepak ni. So bila tak ada orang main bola, tak ada income. So bila Sunyi tak ada lah, income, sunyi. Main bola you pula ke? Dah lah sunyi. Dah lah sunyi. WhatsApp tak bunyi. Wah, ada kena. Lepas tu sebab aku tak boleh work from home. Aku tak ada kerja di rumah. So bila itulah source of income. So harap berakhir cepat lah. Penantian tu satu penyiksaan. Bukan saja penantian bola Itu no comment lah. So pakai pelampung macam nak dapat apa benda Hafiz Zaidi. Hafiz Zaidi ni kita jangan tanya. Tanya lah. Kita ban lah dia. So yalah, macam biasalah kita pun sebenarnya kalau ikut hati nak agak jogging ke apa semua, tapi in a way kita respect, kita jadi one of the yang kurang membawa pasal. Kita kalau boleh jangan orang kata nak jogging tu boleh lah, tapi kalau pergi taman tu ramai-ramai still rasa something wrong. Something yalah, Dia pakai ke? dah dia pakai. Dia pakai. Lah walaupun kita a very positive number lately ni, jangan ingat bila positif tu COVID tu dah tak ada, virus tu still ada. it takes time lah. Kena dengan tak kena je. So harapnya end soon lah. Kita pun dah penat kan. Aku dah penat. Aku buat kerja. Aku buat podcast hari ni pun dah penat. Belum start lagi. Okay, I think that's itu kita punya topik malam ni. Next week kita sembang apa? Besok kata kita buat Raub kata kita buat bola sepak dan makwa. Cantik sangat kita ajak Berto lah. Kalau buat bola sepak dan makwa ni tak ada orang lain. Memang kita ajak betul. Dia boleh luahkan segala apa yang dia nak luah dekat sini. Bagi kita sembang bosan-bosan. So bila kita panggil dia tu mungkinlah dia tak bosan dah. Mungkin dia tak sunyi. Stay strong Berto Stay strong. Okay, tu je malam kita ada time malam ni sejam lebih ke walaupun kita start lambat. Terima kasih kepada semua yang masih menonton sampai sekarang. Terima kasih tu Dito hari ni bagi masa sikit hari ni, dan juga Coach Azwan. Terima kasih banyak. Terima kasih jemput. Kita bagi peluang kepada rakyat-rakyat Marhain untuk bersuara. Selalu komplain kat Twitter je, kita kesian juga ni. Ada macam penat tahap ni. Okey, kita jemput dah. Kita setting semalam ni. And thank you untuk berada bersama saya malam ni sebagai seorang co-host walaupun mic tak dengar. Kita akan kembali lagi minggu-minggu depan, insyaAllah topik-topik yang berlainan. Tak semestinya bola sepak, tak semestinya sukan je. Semua benda kita bersembang. Kita nak sembang pasal makwa boleh,
Kan? Sebab nama kita ni sembang bosan-bosan, bukannya sembang bola sepak, bukan. Kita sembang bosan-bosan. Bosan. Kalau bosan ada topik. topik. Ada topik Roger. Roger. Tak nak. Cuma sekarang ni orang kata kita sembang pasal bola sepak ni sebab rasanya inilah medium yang untuk kita bersembang dengan kawan-kawan. Bukannya sembang kosong lah, sembang ada, orang kata ada isi sembang tu. Cuma kalau kata ada pihak atasan yang mendengar luahan kami ni, harap diketengahkan lah. Harap ambil perhatian lah. Harap ambil perhatian. Sesi YB. Okay. Itu saja pada malam ni. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya, stay safe. Harap semua bahagia bersama keluarga. Sihat daripada kepala hingga ke kaki, yang tidur lena. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan bye bye. Oh ya, terlupa last. Terima kasih kepada producer kita Elmi Elmo. Okey, itu saja. Assalamualaikum.